Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita masih lagi mendengar pelanggaran peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa atas pelbagai alasan. Alasan jamaah atau agama, alasan riadah dan kesihatan, alasan keperluan keluarga dan sebagainya. Nampaknya sebahagian daripada masyarakat kita masih belum yakin atau belum insaf bahawa penyakit ini, coronavirus atau COVID-19 ini masih kita cuba tangani dan memerlukan bukan sahaja jentera yang di barisan hadapan tetapi kerjasama seluruh rakyat. Saya hanya ingin mengulangi seruan yang telah dibuat berulang kali bahawa keperluan kita rakyat kekal di rumah, menjaga keluarga dan memastikan peraturan-peraturan dipatuhi. Di samping itu ada perkara lain yang mengikut perkembangan terkini yang menuntut respon saya. Pertama ialah menginsafi keadaan tekanan hidup yang ada, memerlukan sumbangan seluruh genap rakyat, membantu jiran, membantu ke orang-orang yang kurang bernasib baik. Keputusan kerajaan untuk menyampaikan dana bantuan itu pada akhir April harus ditimbang semula. Saya ingin menggesa kerajaan supaya menyegerakan. Kerana bagi orang yang punya pendapatan tetap, menangguhkan 1-2 minggu itu munasabah. Bagi penjaja, pekerja harian yang telah diberhentikan atau terpaksa berhenti kerana peraturan yang ada, untuk menangguh 3-4 hari itu akan menjadi beban. Ini saya dapat melalui pengalaman sendiri berdepan dengan rakyat dan melalui jentera kita di peringkat bawah yang kita perolehi dari anggota-anggota parlimen kita, khususnya di Port Dickson. Jadi kita terpaksa beri bantuan makanan ataupun barang-barang keperluan dapur dalam keadaan yang segera. Tapi ini bagi masyarakat umum, bagi masyarakat sivil, badan-badan bukan kerajaan, persatuan kebajikan, itu ada keterbatasannya. Jadi ini yang pertama, segerakan penyaluran bantuan. Segerakan penyaluran bantuan, ketepikan kerana birokratik dan jaga kepentingan rakyat yang miskin dan yang susah. Orang kadang-kadang yang berada, yang bernasib lebih baik, kadang-kadang tidak dapat mengerti kerana susah mereka. Susah peniaga besar, susah orang kaya itu tidak seperti mana susahnya orang yang miskin yang terpaksa mencari nafkah untuk kebajikan, makanan, hidupan anak pinak mereka. Jadi sebab itu saya tidak malah polemik mengatakan tidak ada orang kaya bantu. Ada orang kaya bantu. Dalam pengalaman saya mendapatkan dana, bantuan dan sumbangan, banyak juga syarikat-syarikat yang berada, syarikat kaya yang membantu. Tetapi kita mahu gesa supaya hal ini dilakukan dengan lebih berkesan dan kita kurangkan, sederhanakan kebiasaan kita dengan kehidupan mewah untuk menyalurkan bantuan kepada orang yang sangat menghadapi kesusahan atau yang sengsara sekarang. Ini terkait dengan keputusan kerajaan beberapa hari yang lalu diumumkan yang melarang penyertaan badan-badan bukan kerajaan, NGO atau masyarakat sivil dalam kegiatan penyaluran makanan. Kata mereka harus melalui jabatan kebajikan yang dikelolakan oleh kerajaan. Ya. Saya tahu ikut pengalaman, orang-orang ini bekerja kuat tetapi terbatas. 10 orang di satu daerah nak salurkan kepada puluhan ribu, itu tidak munasabah. Ya? Atau kurang-kurang ribuan yang terjejas. Jadi oleh demikian, kerajaan beri kelonggaran. Biar daftar itu di pejabat daerah, di daerah masing-masing, ataupun badan-badan yang nak bergerak di daerah, daftar dengan IPD atau pejabat daerah. Atau majlis perbandaran. Itu permudahkan. Dan dia tahu salurannya, dia tahu dana keuangan dan bentangkan penyata keuangan supaya dapat dipantau oleh
sama ada yang ketua majlis atau pegawai daerah ataupun ketua polis daerah. Ini membantu menyegerakan saluran bantuan kepada rakyat. Sekarang ini melalui Kementerian Kesihatan dibenarkan sekitar 10 badan yang termasuk Mercy, ABIM, Ikram, Persatuan Buddhis dan lain-lain. Tetapi ini terbatas. Ya. Kita harus segera bantu mereka kerana mereka menggunakan saluran kebanyakan sukarelawan dan sukarelawati. Tetapi kalau ada sedikit dana bantu mereka itu lebih berkesan daripada mengharapkan seluruh jentera kerajaan mengenalinya. Jadi saya harap perkara ini juga dapat disegerakan. Tak payahlah fikirkan patut nak tonjolkan parti itu dan parti ini atau nama kerajaan. Ini sekarang ni orang perlu dibantu dalam keadaan yang segera. Sebahagiannya penyaluran wang dari kerajaan segera, keduanya peranan civil society ataupun NGO. Ini kalau yang tradisi Islam kita kena faham. Saya masih ingat kupasan Fazlur Rahman, ya, pemikir Islam yang dari Pakistan yang kemudian jadi profesor di Chicago. Bagaimana kekuatan masyarakat itu bukan sahaja dari kerajaan, tapi juga dari badan-badan bukan kerajaan, masyarakat. Umpamanya di Indonesia, percambahan universiti, college, pusat pendidikan, sekolah itu dengan dua badan masyarakat Islam yang besar, ya, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang menampung jutaan pelajar. Ya, ini usaha yang kita harus dukung dan ikhtiar. Dalam tradisi Islam, institusi wakaf. Itu wakaf, itu bukan kerajaan. Wakaf itu ialah usaha badan bukan kerajaan. Jadi kita ada warisan tradisi yang sedemikian. Jadi jangan kita persulitkan dan perketatkan syarat, terutama dalam keadaan yang agak hampir darurat di mana masyarakat memerlukan pertolongan orang yang berupaya ataupun berada atau yang punya kesenangan ataupun apatah lagi kalangan yang di dalam persatuan-persatuan dan badan-badan bukan kerajaan yang membantu. Dalam sejarah Amerika Syarikat, bila kita bicara peringkat awal, ya, saya tidak mau bicara tentang keterlanjuran yang kebobrokan yang berlaku sekarang, ya, itu bila kita sebut kupasan Alexis de Tocqueville, Democracy in America, itu peranan bukan sahaja parti politik atau kerajaan. Apa yang beliau ungkapkan sebagai intermediate associations, ya, badan-badan perantara yang boleh menyampaikan pandangan, yang boleh membantu menyalurkan bantuan kepada rakyat. Jadi saya harap dua perkara ini diambil perhatian, atau yang awalnya iaitu kita sebagai rakyat mesti patuh syarat kembali dan kekal duduk di rumah, jangan langgar peraturan, dan saya tidak keberatan menyokong apa juga langkah yang agak lebih tegas untuk melarang sekiranya ada orang yang melanggar peraturan ini. Ya. Tapi yang dua perkara yang saya tekankan ialah penyaluran bantuan kerajaan dalam keadaan segera. Kadar segera. Ini pandangan Pak Menteri kata, oh kita akan buat ini ikut akhir April. Ini harus dikaji semula dan disegerakan. Dan keduanya, beri ruang kelonggaran kepada badan-badan bukan kerajaan, jawatankuasa masjid, jawatankuasa surau, badan kebajikan masyarakat, dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan yang banyak. Saya tengok satu kes yang cukup mengesankan, ya, seorang anak muda Cina yang menyatakan telah menyewa bilik sejuk di cold storage untuk menyimpan bahan-bahan yang dikutip dari teman-temannya untuk disalur kepada orang miskin. Kemudian ada larangan. Dia terpaksa disalur kepada jiran yang sudah berada. Dan keduanya, kos yang dia tanggung itu dianggap sia-sia. Ini semua-semua tenaga birokratik dalam keadaan orang sengsara, ini saya kurang mengerti. Apalah salahnya beri kelonggaran, salurlah kepada orang yang memerlukan. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.